Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah tuan kita sambung muka surat 593. Kaedah cabang yang berasal daripada kaedah pokok, iaitu al-yaqin la yuzallu bisyak. Iaitu yakin itu tidak boleh disingkirkan dengan semata-mata syak. Yakin dengan syak, maka yang menang adalah yang yakin. Kita masuk kepada kaedah cabang yang ketiga, iaitu al-aslu bara'atu zimmah. Asal, pada asalnya seseorang itu, sesuatu itu bara'ah, bebas. Az-zimmah, tanggungjawab. Asal seseorang itu bebas daripada tanggungjawab, bebas daripada beban, bebas daripada apa-apa yang dia kena buat atau dia kena apa-apa je lah. Seorang tu asalnya bebas. Tak ada apa-apa iltizam. Tak ada apa-apa tuntutan. Sebab asal pada seseorang itu bebas. Itu hukum asal. Asal pada seseorang itu bebas daripada tanggungjawab untuk menunaikan sembahyang sebagai contoh. Tetapi apabila dia masuk, pertama balik, kedua balik lah kan. Islam balik berakal. Yang kedua berakal. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal. Maka dia kenalah tanggungjawab dengan ada tiga benda ni tadi. Itu contoh. Okey, contoh hukum yang termasuk dalam kaedah ini ialah, pertama, apabila seseorang yang mendakwa gagal mengemukakan keterangan, maka al-yamin, sumpah, akan diminta daripada yang kena dakwa. Tetapi kalau dia nakul, enggan bersumpah, tidak boleh dihukum ke atasnya berdasarkan keengganannya itu, kerana pada asalnya zimmahnya, dia tu bebas daripada apa-apa tanggungjawab. Oleh itu perlu dikembalikan sumpah itu kepada orang yang mendakwa. Contoh macam ni. Seseorang mendakwa si fulan mencuri duit saya. Dia mendakwa si fulan curi duit. Dan dia tak dapat nak kemukakan bukti-bukti yang bahawa dia tu memang betul curi duit dia. CCTV tak ada, saksi pun tak ada, apa tak ada, cuma dia dakwa je, dia curi duit saya. Maka orang yang kena tuduh itu, kita akan minta bersumpah. Dia curi ke tidak? Lalu kalau dia bersumpah, wallahi
Wallahi wabillahi, saya tidak mencuri duit dia. Maka dia tak dihukum lah, sebab dia dah bersumpah. Tapi kalau dia bersumpah pun tak nak, saya tak curi, apa saya nak sumpah? Saya dah tak curi, saya tak nak sumpah. Apa sumpah-sumpah kan? Contoh. Maka enggannya dia itu bersumpah tidak boleh dihukumkan ke atas bahawa dia tu memang betul-betul mencuri, kerana pada asal seseorang itu tidak mencuri. Kita ni semua tuan-tuan tidak. Sebab itu dalam kaedah undang-undang moden pun ada disebut, seseorang yang dituduh tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Seorang yang dituduh tidak bersalah selagi tidak dibuktikan dia itu bersalah. Itu kaedah undang-undang sivil pun pakai kaedah itu. Berdasarkan pada kaedah ini, asal pada seseorang itu bebas daripada apa-apa tuduhan, sehingga ada bukti-bukti yang menunjukkan tuduhan itu berlaku ke atasnya. Kalau bukti tak kuat, gugurlah tuduhan. Kalau macam dalam di tempat kita ni tuan-tuan, nak dakwa tak nak dakwa itu kepada Jabatan Peguam Negara, iaitu unit pendakwaan. Kalau nak dakwa bukti pun tak kuat, nak dakwa bawa pergi mahkamah mukalah, apa nak bawa? Buang duit, buang masa. Itu kadang-kadang setengah-setengah kes digugurkan. Sebab tak cukup bukti. Sebab yang dituduh itu memang tidak bersalah selagi tidak dibuktikan dia itu bersalah. Siapa yang akan membuktikan dia itu bersalah tak bersalah? Mahkamah. Berdasarkan pada keterangan-keterangan pendakwa dan pembela. Kalau pendakwa punya keterangan kuat, hakim pun akan berhujah. Dia akan menghukumkan bahawa si fulan bersalah. Hakim dia tak kata si fulan bersalah begitu je, tak. Dia kena buat penghujahan. Ingat, kerja hakim senang tuan. Kerja peguam lagi best. Sebab peguam buat hujah sampai tengah malam tak tidur, dapat upah. Hakim tak tengah malam tak tidur, gaji ke banyak tu je lah. Yang dibayar ikut skim dia lah, banyak tu je. Kalau jadi peguam, okey, saya bayar peguam 1 juta, janji saya lepas. Pandai-pandai lah kau nak buat macam mana. Itu contoh. Jadi maknanya hakim dia akan buat, dia punya ulasan penghakiman dia. Kenapa saya kata si fulan tu bersalah? Begini. Yang kena tuduh tak puas hati, dia boleh bawa ke mahkamah rayuan. Kalau mahkamah rendah dibawa kepada mahkamah tinggi. Kalau daripada mahkamah tinggi dibawa kepada mahkamah rayuan. Daripada mahkamah rayuan bawa kepada mahkamah persekutuan. Mahkamah persekutuan tu dah kira final lah. Dia boleh buat gitu tuan-tuan, tak puas hati. Nanti mahkamah rayuan akan tengok hujah yang dikemukakan oleh hakim. Begini. Hujah ni ada yang tak kena. Peguam bela akan kata hujah hakim mahkamah rendah ni tak ada yang tak kena. Begini. Maknanya masih ada keadilan yang boleh kita untuk bawa sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Cuma semua ni kos tuan-tuan, bukan free. Walaupun mahkamah tu kerajaan punya, tapi ada kos yang kena bayar. Habis nak matikan stamp tu free. Tu budak PA yang hantar affidavit lah apa semua tu, ingat free ke semua tu? Itu semua bayar tuan-tuan, semua kos. Itu contoh pertama. Maknanya kalau seseorang mendakwa seseorang itu melakukan sesuatu tak ada bukti, maka orang yang kena tuduh itu akan diminta sumpah dia. Kalau tak, walaupun dia tak nak bersumpah, dia tak boleh juga kena dakwa.
Yang kedua, sesiapa yang mendakwa ke atas orang lain berhutang dengannya, maka mesti dia membuktikan dakwaan itu apabila yang didakwa itu menafikannya. Kerana asal pada seseorang itu tidak berhutang. Asal kita lahir-lahir ada hutang ke? Tak ada. Asal kita lahir daripada lahir, hutang dengan siapa? Jadi asal pada kita ni, asal ni kita tidak berhutang. Kecuali ada bukti bahawa engkau memang ada hutang dengan aku. Apa dia? Ni surat perjanjian. Ini agreement, ini. Sebab tu tuan-tuan, dalam Quran sendiri sebut berhutang ni kena ada tukang tulis, katiban. Kalau tak ada tukang tulis, cagarkan apa-apa benda yang berharga. Apa ar-rahnu, cagaran, gadai, pajak gadai. Pajakkan apa-apa sebagai ganti kepada tidak adanya tukang tulis. Tapi kita tak ada tuan-tuan. Hutang kadang-kadang sampai 2-3 ribu, macam itu je, tak ada apa-apa. Nanti kan bila meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa yang si mati ada hutang dengan tuan-tuan, boleh tuntut kepada warisnya. Pergi kat waris dulu, si mati ada hutang dengan aku lah 3,000. Apa buktinya? Tak ada bukti, ini hutang kat kedai kopi je, cakap-cakap je. Tak boleh. Tak boleh diterima dakwaan orang yang menuntut itu, sebab asal pada seseorang itu dia tidak berhutang. Sehingga dibuktikan bahawa ada hutang. Sebab kita berpegang kepada al-aslu bara'atu zimma. Asal pada seseorang itu bebas daripada apa-apa hutang. Maka pada zahirnya dia tidak mempunyai tanggungan hutang, melainkan terbukti sebaliknya. Jadi lepas ni siapa nak hutang kena buat agreement. Tak semesti agreement tu matikan stamp tuan-tuan. Cukup pakai saksi lah. Tapi kalau nak power lagi, matikan stamp, baru laku kat mahkamah. Ada saksi 2 orang, matikan stamp. Alah, matikan stamp berapa ringgit? Berapa ringgit sekarang? Jadi ikut nilai. Dia ikut nilai. Nilai berapa hutang kita tuan-tuan. Kalau tak laku dekat mahkamah tuan-tuan. Serupa orang zaman dulu jual kebun tuan-tuan. Jual kebun, jual macam itu aja. Saksinya siapa? Saksinya Tok Pengulu dengan Tok Ketua Kampung. Tak dimatikan stamp. Bila orang yang beli kebun tu mati, bila orang yang jual kebun itu mati, waris nak bagi faraid lah. Bagi faraid, tak tahu nama kebunnya. Jadi termasuklah kebun yang dah dijual kepada orang lain itu termasuk dalam harta faraid. Jadi orang yang beli kebun tu dia kata, dulu dia dah jual tanah ni kepada saya. Mahkamah tanya, apa buktinya? Ini surat perjanjian jual beli. Sekali tengok, sign Pengulu dengan Ketua Kampung. Ya, mahkamah tak terima. Ini berlaku tuan-tuan. Waktu saya cerita, berlaku. Lagi-lagi orang zaman dulu kan, dia jual kebun macam itu je. Alang-alang yang dah jual kebun betul, tahu-tahu nama orang lain pun banyak berlaku tuan-tuan. Itu namanya penyalahgunaan kuasa. Okey, faham ya? Asal pada sesuatu, seseorang itu bebas daripada apa-apa. Bebas daripada tuntutan apa-apa. Tuntutan hutang, tuntutan jenayah, tuduhan ke apa ke, bebas. Sehingga dibuktikan bahawa dia melakukan perkara tersebut. Sebab tu berhati-hati nak pilihan raya ni tuan-tuan. Jangan suka-suka nak tuduh orang tu ini, orang itu ini, tak kira lah mana-mana pihak. Sehingga benar-benar ada bukti. Lagi-lagi kes yang sedang berjalan di mahkamah, jangan ulas. Itu boleh dianggap sebagai menghina mahkamah. Cuma tak terlayan itu je tuan. Banyak benda. Itu kena berhati-hatilah. Macam pesanan yang dalam khutbah minggu lepas. Khutbah minggu lepas ni antara khutbah yang paling bagus lah. Mengingatkan kepada kita supaya jangan
memfitnah, mencaci maki, memaki hamun. Cuma nas yang digunakan tu tak kena. Antaranya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah sering diterjemahkan fitnah itu lebih berbahaya daripada membunuh. Sedangkan fitnah dalam erti kata bahasa Melayu bukan fitnah dalam erti kata bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, fitnah adalah tuhmah ataupun namimah. Namimah ni mengadu domba lah. Dia tuhmah, tuan. Maknanya menuduh seseorang tanpa bukti. Tapi dalam bahasa Melayu, menuduh seseorang tanpa bukti atau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan, kita gunakan fitnah. Ini Dewan Bahasa dan Pustaka lah dulu. Macam mana dia boleh guna perkataan fitnah itu. Fitnah ni maksudnya cubaan, ibtila, ujian, examination, ujian, bala, cobaan. Itu maksud fitnah. Kalau dalam kalimat al-fitnatu asyaddu minal qatl, tu ahli-ahli tafsir menafsirkan syirik. Al-fitnah itu maksudnya syirik. Syirik lebih dahsyat daripada membunuh. Tapi adakah walaupun ayat itu, katalah kita tak pakai ayat itu kerana maknanya lain berbeza, adakah fitnah itu tidak berdosa? Tak, ada ayat lain yang menyebutkan tentang menuduh-nuduh orang, memburuk-burukkan orang, maka orang itu adalah salah satu perbuatan besar, dosa besar. Ialah bila Nabi kata la yadkhulul jannatan namam, tidak akan masuk syurga orang yang suka mengadu domba, mengeluarkan fitnah, menyebarkan ya, kita gunakan bahasa Melayu jugalah. Fitnah maknanya benda-benda cerita tak betul tu, tuan-tuan, tak masuk syurga. Bila tak masuk syurga tu maknanya dosanya besar. Takut-takut tak masuk syurga langsung. Okey. Termasuk yang keempatnya, kaedah yang timbul daripada al-yaqin la yuzalu bi sya'ni, yang keempatnya, al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanin, ataupun al-aslu idafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Maksudnya, kita terjemah satu-satu secara harfiah. Al-aslu, asal, fi kulli, pada tiap-tiap, hadisin, benda baru berlaku, takdiruhu, diperkirakannya, bi aqrabi zaman, dengan masa yang paling dekat benda itu berlaku. Ataupun al-aslu, idafatul hadis, asal yang digantungkan, yang dikaitkan dengan benda baru, ila aqrabi awqatihi, kepada benda yang paling dekat waktunya. Contoh, kita tengok contoh, tuan-tuan. Seseorang ambil wuduk dari satu bekas air yang buat beberapa hari, satu bekas air buat beberapa hari, dan sembahyang dengannya. Pada satu hari dia tengok ada najis tikus dalam bekas air itu. Perlu tak dia qada sembahyang yang 3 hari lepas? Dia nampak najis tikus tu hari ni. Ini bekas air ni, bekas air. Dah 3 hari aku guna bekas air ni untuk berwuduk. Tiba-tiba hari ni ada tai tikus lah, atau ada bangkai tikus lah. Adakah 3 hari yang dia berwuduk dengan bekas itu perlu dia qada? Ke sembahyang yang baru je dia buat tadi tu yang kena qada atau kena ulang? Maka tidak wajib dia qada sembahyang yang 3 hari yang lepas, kecuali sembahyang yang betul-betul dekat dengan waktu air tu. Dia yakin. Kau bila tengok apa tu bangkai tikus kat itu? Tadi, baru tadi ni.
baru tadi ni, lepas aku sembahyang, sekali aku tengok kok ada bangkai tikus. Maknanya sembahyang yang dekat dengan itu mungkin bangkai tikus itu dah ada, cuma tak perasan. Maka dia ambil lah waktu yang terdekat dengan dia perasan ada bangkai tikus. Yang sebelum daripada 3 sebelum tu tak perlu diqada. Sebab berlakunya bangkai tikus itu adalah benda baru. Benda baru, benda yang dekat lah waktunya, baru dikata baru. Yang dah lama tak dikata baru. Itu dah dikata qadim lah, benda dah lama dah. Okey, faham faham? Tak faham? Faham maknanya dikira dengan waktu yang paling dekat. Contoh kedua, perempuan mengandung. Perempuan mengandung ni kena terajang dengan suami panas baran. Contohlah, suami panas baran, ataupun bukan suami lah, mungkin orang lain lah. Terajangnya orang perempuan ni tuan-tuan, kena dekat perutnya, terberanak. Ataupun dia terajang, apabila dia dah sampai dia punya due date dia terajang perut perempuan tu, kemudian terasa sakit pergi hospital, lepas 2 hari bersalin, sehat anaknya, okey lah, doktor kata okey, tak masalah. Lepas 3 hari mati pula baby tu, ada pendarahan kat otak ke umpamanya, contoh. Jadi orang yang menendang perut perempuan itu, dia dianggap membunuh atau tidak bayi itu? Dia tidak dianggap membunuh bayi itu. Dia tak kenakan apa-apa diat. Kerana pada zahirnya dia mati disebabkan faktor-faktor lain, bukan kerana dia tendang. Masanya dah berlalu dah lama. Kecuali kalau dia tendang hari itu, terkeluar babynya, mati. Itu dekat kan, waktunya dekat dengan dia tendang perut perempuan itu, baru disabitkan. Tapi dah lama dah, dah berapa hari dah, maknanya masa dah berlalu. Mungkin ada faktor lain. Kecuali ada bukti-bukti. Sebab tu dia dikatakan dia balik pada hukum asal. Ni balik pada hukum asalnya, dia tengok yang paling dekat. Kecuali ada bukti, walaupun dah lama, tetapi itu adalah impak ataupun kesan traumatik daripada contoh, doktor pun bagilah bukti-bukti dan sebagainya. Itu lain cerita. Ini pokoknya kalau tak ada bukti, tak ada apa-apa yang boleh nak membuktikan bahawa matinya itu disebabkan kerana dia tendang perut baby itu, tengok dah lama, maka dia tak boleh disabitkan lah. Sebab benda itu sudah lama berlaku. Yang ketiga, seseorang melihat najis pada kainnya, sedangkan dia telah sembahyang dengan kain itu beberapa waktu, dan dia tak tahu bila masa kain itu kena najis, maka hendaklah dia mengulang sembahyang dari hadas terakhir yang dia berhadas. Maksudnya, malam tadi isyak dia sembahyang pakai jubah ini, subuh pun pakai jubah ni juga, zuhur pun pergi masjid pakai jubah ni juga, asar pergi masjid pakai jubah ni juga, maghrib sekali tengok kok eneng taik ke yo. Contoh maghrib baru perasan ada taik dekat jubah dia tu. Adakah dia perlu mengqadha sembahyang isyak malam tadi, sembahyang subuhnya, sembahyang zuhurnya, sembahyang asarnya? Tak perlu tuan-tuan. Yang dia perlu ulang sembahyang maghribnya. Sebab zaman sembahyang maghribnya itulah yang paling dekat waktu dengan dia perasan ada taik ataupun ada najis. Maknanya diambil pada waktu yang paling dekat waktunya.
Walaupun sebenarnya memang dah ada pada malam tadi dah ada najis, kita tak perasan pun. Itu tak diambil kira. Yang diambil kira sebab secara logiknya kalau benda tu daripada subuh mesti kita dah perasan dah sebenarnya. Maknanya diambil pada waktu yang paling dekat. Tak perlu diqada walaupun jubah yang sama kita pakai daripada malam tadi. Tak perlulah qada sembahyang isyak, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar. Yang perlu diulang hanyalah sembahyang maghrib. Sebab last dia berhadas, sembahyang maghrib lah. Sembahyang maghrib baru dia ambil wuduk. Dia ambil pada waktu yang paling dekat bila dia itu berhadas ataupun sembahyang dia terakhir. Didapati bahawa walaupun nanti nak isyak baru dia perasan, aku ada najis lah ni tadi, tak perasan pula. Maknanya maghribnya itu kena qada lah. Sebab dianggap tidak sah, yang paling terdekat sekali tuan-tuan. Habis tentang al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak disingkirkan dengan semata-mata syak aja. Maknanya pegang pada yang yakin, kita buang pada yang syak. Dan juga kaedah-kaedah di bawahnya. Kita masuk kaedah yang kelima. Masih lagi dalam al-yaqin la yuzalu bisyak. Masuk yang kelima. Maksudnya kita masih lagi berada pada kaedah yang kedua, iaitu al-yaqin la yuzalu bisyak. Kaedah besar, kaedah kedua. Kaedah cabang yang kelima. Kaedah cabang yang kelima tuan-tuan. Ini kaedah yang menjadi pokok yang terbesar kita pakai tuan-tuan. Al-aslu fil asya al-ibahah. Asal pada sesuatu harus, hatta yadulad dalil, sehingga adanya dalil ala tahrim yang mengharamkannya. Dalil tu bukan maksudnya mesti dalil Quran hadis, tak. Dalil tu maknanya petunjuk. Petunjuk atau bukti bahawa benda tu memang haram. Kaedah ini merupakan kaedah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dipegang pada kaedah ni. Manakala pendapat mazhab Hanafi pula lain. Hanafi kata al-aslu fil asya' tahrim hatta yadul dalil alal ibaha. Asal pada sesuatu itu haram sampai ada petunjuk yang menyatakan benda itu tidak haram. Jadi sepatutnya tuan-tuan, tanda halal ni dipakai dalam mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i tak payah pakai tanda halal Malaysia tuan-tuan. Berasal pada sesuatu harus, selagi tak ada bukti mengatakan benda tu haram, benda tu tidak haram, maka tak perlu tanda halal. Yang perlu adalah tanda haram. So selesailah masalah. Tak payahlah nak panda food tu, nak ada panda food, nak ada bekal sekarang. Bekal pula. Bekal tu apa? Bekal tu siapa yang untuk peniaga-peniaga yang ada sijil halal. Jual goreng pisang tepi jalan mana ada sijil halal tuan-tuan. Ya payah kalau orang nak guna bekal. Itu antara masalah. Okey. Kalau dalam mazhab Hanafi ya, asal coklat Cadbury haram, tak boleh makan, sehingga ada dalil petunjuk yang mengatakan coklat Cadbury itu bebas daripada unsur-unsur babi sebagai contoh. Kali ke mazhab Syafi'i, asal pada coklat Cadbury boleh dimakan. Ini kita jangan cerita tanda halalnya dulu. Asal coklat Cadbury itu dibuat daripada apa? Dibuat daripada koko. Daripada koko, minyak sawit, campur susu, campur gula, contoh. Diadun. Tengok kilangnya, tak ada pun bela babi kilangnya. Yang kerja pun pakai sarung tangan, pakai apa, okeylah, tak ada apalah. Ada asal, memang asal coklat, asalnya memang boleh dimakan, apa dah hal, makan je lah.
sehingga ada dalil yang menyatakan memang betul-betul kilang itu campurkan dengan minyak babi. Dalilnya memang betul-betul, bukan fitnah. Memang betul. Pihak jawatan kuasa JAKIM pun dah sahkan memang dicampur dengan minyak babi. Baru tak boleh dimakan. Jadi selama ni tanda halal Malaysia ni kita ikut mazhab Hanafi sebenarnya. Baik ikut mazhab Hanafi, asal pada sesuatu itu tidak boleh dimakan, haram. Asal coklat Cadbury itu haram, melainkan ada dalil yang menyatakan memang dia betul-betul halal. Maknanya barulah JAKIM kena datang tengok proses buat coklat tu kan. Dari pastikan memang betul-betul tak ada, terbukti bahawa tidak ada bahan-bahan barulah bagi tanda halal. Baru halal dimakan. Tapi itu ialah dalam dunia komersialisme sekarang ni, dunia consumerism ni tuan-tuan, memang ya orang banyak was-was kan. Siapa suruh was-was? Okey, itu tak kisahlah. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i, asal pada sesuatu itu harus. Antara masalah yang termasuk di bawah kaedah ini, contohnya tuan-tuan, haiwan yang samar-samar keadaannya. Apa haiwan yang samar-samar keadaannya? Penyu. Penyu tak samar-samar, dia memang dua alam. Belangkas. Belangkas dua alam ke? Belangkas ni dua alam ke, ataupun dia boleh hidup lama di darat tetapi sebenarnya dia kena hidup di laut. Dia bukan dua alam. Macam kita lah, kita boleh menyelam. Cuma kita bukan orang yang terlatih sebagai penyelam mutiara. Kita tak bolehlah tahan nafas lama. Tapi jenis-jenis penyelam mutiara tuan-tuan, dia boleh menyelam 1 jam, tahan nafas tu 30 minit. Boleh lama tuan-tuan. Kita 5 minit dah gitu kan. Dia boleh lama. Yang dua alam ni, yang dua-dua dia boleh hidup, tak mati-mati. Haiwan yang samar-samar keadaannya. Jadi bila samar-samar keadaannya, tak ada dalil pun kata siput babi. Ada dalil kata inama siput babi haram? Tak ada kan? Ataupun ada hadis ke kata bahawa siput babi itu haram? Contoh. Saya tak suruh tuan-tuan makan siput babi. Sebab salah satu daripada prinsip haram ialah istitabatil Arab. Maknanya benda yang dipandang jijik oleh orang Arab, Quraisy. Bukan semua Arab ya. Morocco bukan Arab Morocco, Arab Quraisy. Yang dipandang jijik oleh Arab Quraisy itu juga dihukumkan sebagai haram. Itu salah satu prinsip yang digunakan pakai, terutama dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau siput babi itu orang Arab Quraisy jijik, haramlah dimakan. Tapi kalau tak jijik, tak haram lah. Tumbuh-tumbuhan yang tidak diketahui namanya, asalnya bolehlah. Ketum. Tapi dah diketahui kan namanya ketum. Cuma tak diketahui adakah ketum ini macam ganja ke, macam apa ke. Binatang zirafah menurut As-Subki halal dimakan kerana asalnya harus. Tak ada taring, tak ada dalil yang mengatakan dia haram. Zirafah. Kebanyakan ulama Syafi'i tidak menentukan haram halalnya, tetapi ada juga yang kata haram. Dia sebab tu tuan-tuan, dalam hal binatang ni terlalu banyak khilaf di kalangan para ulama. Baru ni ada orang tanya saya pasal cicak. Cicak gecko. Bukan cicak tu, cicak gecko tu yang bintik-bintik kan cicak tokek Cicak tokek buat keropok sedap. Tetapi
bila saya semak pada pandangan-pandangan para ulama, tuan-tuan, jumhur ulama, maknanya majoriti ulama kata cicak haram, termasuk cicak tokek tu haram dimakan. Ada satu pandangan yang mengatakan dia tu boleh dimakan sebab tidak ada nas yang jelas mengatakan haram. Nas yang ada, Nabi suruh bunuh cicak, tapi cicak tu cicak tu masuk ke? Itu yang termasalah. Masuk ulat mulung ke kan? Ustaz, ulat mulung, ulat apa? Kendon. Ulat kendon. Kalau ikut hukum asal boleh makan. Pasal tu orang Jawa makan. Katanya sedap macam udang. Orang Sarawak makan. Tapi Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sarawak kata tak boleh makan. Dah ada fatwa lah maksudnya. Berdasarkan kepada hujah-hujah lah. Itu tuan-tuan. Maknanya sebab tu tuan-tuan, kalaulah kita dapat makanan lah, kata orang beli coklat daripada Jepun contoh, atau beli coklat daripada Holland yang sedap daripada Belgium ke dari mana, coklat bawa balik. Negeri Belgium mana ada tanda haram, mana ada tanda halal. Okey, kita tengok belakang dia ada tanda hijau. Hijau tu maknanya vegetarian. Bila vegetarian tuan-tuan, hukum asal pada tumbuh-tumbuhan adalah halal. Ikut hukum asal mazhab Syafi'i. Apa saja tumbuhan, mana ada tumbuhan yang haram tuan-tuan? Tak ada nas pun yang kata tumbuhan haram. Haramnya tumbuhan kerana sebab yang datang pada dia. Apa sebabnya? Memudaratkan. Popi dijadikan dadah morfin tuan-tuan, dia haram sebab apa? Sebab dia mendatangkan kemudaratan yang cukup berat kepada orang yang menagih opium tadi tu, menagih apa tu, morfin dan sebagainya. Sebab tu jadi haram. Tapi asalnya dia tak haram. Jadi bila belakang tu ada coklat tu tanda hijau, makna vegetarian, halal tuan-tuan. Tak payah tengok tanda halal, ikut mazhab Syafi'i. Kecuali ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi asalnya haram selagi tak ada dalil kata. Maknanya dia kena ada dalil, ada tanda halal. Itu tuan-tuan. Tapi sebaliknya mazhab Hanafi lah yang banyak longgar dalam perkara-perkara yang berkaitan pemberian sertifikat halal, macam halal korek. Halal korek itu halal, tanda halal yang dikeluarkan oleh Majlis Islam Eropah. Majlis Islam Eropah ni banyak berpegang kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pula dalam kaedah lain pula ada yang berbeza dengan mazhab Syafi'i tuan-tuan. Itulah tuan-tuan, Allah alam. Kita dah masuk waktu isyak tuan-tuan. InsyaAllah kita sambunglah pada pertemuan yang akan datang. Kita akhir dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.